malam ini saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk muhasabah mendengar beberapa ungkapan dari pelbagai pihak, dan nampaknya apakah ini dari politik siapa, tetapi sepertinya mereka yang kita panggil ulama, alim ulama, mungkin juga mufti ataupun ustazah, mereka akan memberi pandangan-pandangan yang mungkin bagi kita pandangan-pandangan yang serius, tuduhan-tuduhan yang serius kepada pihak yang mereka tak setuju. Ada, nanti kita dengarkan, tuan-tuan boleh nilaikan sendiri, dan saya akan komen, saya akan komen mengikut apa yang saya faham, dan mungkin juga kita rujuk dari pandangan-pandangan dari pandangan-pandangan dari pihak yang lain. Kita tak boleh terima satu pihak saja. Mungkin pandangan orang ini berbeza dengan pandangan orang ini. So kita dengar dulu. Mungkin kita dengar tak sepenuhnya, tapi cukup sekadar yang saya rasa cukup. Nanti saya minta tuan-tuan juga kalau ingin telefon, silakan telefon. Tapi bagi saya masa, kita dengar dulu. Satu daripada yang ramai netizen minta saya komen, reaction atau reaksi, adalah satu video klip yang pendek. Saya tak pasti apakah ini sempurna atau tidak, tetapi mesejnya cukup jelas, mesejnya cukup jelas berkaitan dengan PRU 15. Kita dengar dan kita bahaskan sama-sama. Terima kasih. Aman yang ialah saya ialah antara suara yang semua rakyat Malaysia tahu menyokong untuk ditukar kerajaan Barisan Nasional, disebabkan kerana beberapa isu atau banyak isu-isu yang membabitkan soal ketelusan, soal rasuah dan seumpamanya. Dan saya lihat juga kerajaan itu terlalu lama dan perlu ditukar. Saya juga antara orang yang tidak percaya bahawasanya DAP jika sekiranya mendapat kedudukan, mereka mungkin akan menyebabkan keadaan umat Islam menjadi merasa tidak selesa, dan umat Islam mungkin mengalami satu keadaan yang sukar. Tetapi apabila 22 bulan Pakatan Harapan memerintah, yang mana saya antara orang yang mendukung di peringkat awal, dan menteri-menteri sebagainya tahu, mereka berjumpa, dan sepanjang pemerintahan PH pun Tun beberapa kali juga ada bertemu juga dengan saya di pejabatnya, dan saya ada surat menyurat beliau memanggil saya ke pejabatnya. Tetapi saya lihat 22 bulan di dalam keresahan, saban hari isu berhubung dengan orang Islam dan umat Islam, walaupun tidak keluar daripada mulut DAP itu secara terus, tetapi kewujudan DAP, dan saya juga percaya peranan Parti Amanah yang berada dalam kerajaan dan sebahagian PKR ataupun menyebabkan keberanian banyak pihak untuk mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang begitu mengguris perasaan orang Islam, yang menimbulkan ketegangan antara umat Islam dan selain mereka. Saya adalah orang-orang yang terbuka. Saya tidak menyangka hal itu. Okey, saya dapat tangkap lah. Mungkin tuan-tuan juga dapat tangkap. Statement ini dikeluarkan oleh Mufti Kerajaan Negeri Perlis, Dr. Mazhar. Okey, dari pandangan beliau itu, beliau menyebutkan tentang, saya tak boleh nak baca semua, Dr. Mazhar ni. Pertama, beliau mengungkapkan bahawa BN ini terlalu banyak kes rasuah, dan yang keduanya sebuah kerjaan yang terlalu lama. Saya rasa ini tidak perlu dibahas. Semua rakyat faham, BN terlibat dengan rasuah, semua orang faham. Kemudian BN terlalu lama juga, semua rakyat faham. Tetapi apabila beliau menyentuh soal beliau mengatakan bahawa kerajaan 22 bulan ini, iaitu kerajaan PH ini, banyak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam. Saya rasa ini perlu kepada perbahasan. Apa dia yang resahnya? Umat Islam yang mana rasa resah? Ini kita kena persoalkan.
Dan beliau juga menyentuh koalisi, parti-parti koalisi dalam Pakatan Harapan, termasuk PKR, Amanah dan juga DAP. Secara khusus ya, beliau menyentuh yang ni 3 parti ni, Amanah, PKR ini. Dia kata oleh kerana adanya Amanah dan PKR ini menyebabkan DAP begitu berani membuat umat Islam rasa resah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita harus adil ya. Bagi saya lah, kenyataan-kenyataan seperti ini, bagi saya ni ya, mungkin berbeza pandangan tuan-tuan. Bagi saya, ada hal yang jauh lebih dahsyat, lebih hebat lagi dari apa yang hendak disampaikan oleh beliau. Ya, bagi saya, sebenarnya apa yang beliau sampaikan ini seolah-olahnya untuk menghalalkan apa yang berlaku kepada Pakatan Harapan. Sebab dengan jelas Tok Guru Ni Aziz Allahyarham telah menyatakan bahawa menjatuhkan sebuah kerajaan yang sah adalah haram, dosa, dan mendapatkan hasil daripada kerajaan yang haram ini juga adalah dosa, haram. Jadi ulama-ulama yang seperti ini ya, yang kita panggil so-called ulama, alim, ustazah Malaysia, tuan-tuan, hampir-hampir di seluruh dunia, terutama sekali mereka yang terlalu dekat dengan pemerintah, selalunya mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak ada asas yang kuat. Ya, tidak ada asas yang kuat, bahkan diputar belitkan supaya, saya katakan tadi, menjatuhkan sebuah kerajaan yang sah itu haram, dosa. Yang ini dikeluarkan oleh banyak ulama, ya, termasuk Syekh Qaradawi, termasuk juga yang mufti dulu Harusani, kemudian termasuk juga almarhum Tok Guru Ni Aziz. Jadi seolah-olahnya pandangan ini mereka bawa dan dipopularkan kepada masyarakat Malaysia untuk memberitahu kepada rakyat Malaysia bahawa menjatuhkan sebuah kerajaan yang seperti mana yang disebutkan oleh beliau sebentar tadi adalah dibolehkan. Padahal seperti ulama-ulama yang lebih besar, yang lebih hebat, seperti Syekh Qaradawi yang mempunyai pengikut berjuta pengikutnya seluruh dunia dan mempunyai ribuan ulama bersama dengan beliau, beliau dengan tegas mengatakan bahawa menjatuhkan kerajaan yang sah adalah haram. Ini tuan-tuan tengok. Jadi persoalan yang patut diangkat iaitu kenapa pihak yang tertentu seperti PAS, pemimpin PAS terlibat dengan agenda untuk menjatuhkan sebuah kerajaan yang sah. Ini bukan soal Pakatan Harapan. Sebelum ini berlaku di Perak pada tahun 2009, setelah Pakatan Rakyat menang dalam pilihan raya tersebut di negeri Perak. Tiba-tiba beberapa orang diumpan dengan jutaan ringgit, lalu mereka melompat dan akhirnya kerajaan Pakatan Rakyat di Perak jatuh. Dan keluarlah statement ini dari Tok Guru Ni Aziz. Tengok tuan-tuan, bila kita bertemu dengan ulama-ulama yang baik, yang soleh, yang faham politik, dia akan bercakap dengan ikhlas. Kita dengar apa kata Tok Guru Ni Aziz dalam hal peristiwa yang berlaku pada 2009 yang lalu di negeri Perak. Saya minta daripada rakyat protes dengan cara, walaupun tidak dengan cara demonstrasi, tapi protes dengan cara benci. Dalam Islam ada sebut wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah menimbulkan rasa benci dalam hati kamu terhadap kufur, terhadap kerja fasik dan kerja neraka. Ini kerja fasik. Kerana mereka menang tidak melalui pilihan raya dan apa namanya, yang
hak yang memenangkan ini melompat ini sudah pecah amanah, jadi beri oleh rakyat puni-puni dia pada mereka, pecah amanah. Dan pecah amanah ini akan datang ni, duka ceritanya akan berlaku lagi, insyaAllah akan berlaku lagi pokok ni, kerana mereka akan galak dengan kerja-kerja jahat. Jadi dengan sebab itu akan timbul huru-hara dalam Malaysia dengan sekiranya berlaku. Jadi tuan-tuan, ini pandangan almarhum Tok Guru Nik Aziz. Jelas pada beliau ini adalah kerja fasik, ya. Dan kenapa? Sebab mereka menang tidak melalui jalan pilihan raya. Ini apa yang berlaku pada 2009 yang lalu. Dan beliau ungkapkan akan berlaku lagi. Seolah-olahnya Tok Guru Nik Aziz sudah membaca apa yang akan terjadi beberapa tahun selepas itu. Dan ternyata ianya berlaku. Dan dengan rasa tidak malu pula, Presiden PAS mengakui menjadi dalang untuk menjatuhkan sebuah kerajaan yang sah. Inilah realiti yang sebenarnya sangat menakutkan. Kalau beginilah ulama-ulama kita, apa jadinya? Ulama yang hebat seperti Tok Guru Nik Aziz, beliau seorang yang hebat, seorang yang berani, seorang yang berprinsip, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan beliau tidak takut-takut menyatakan pendapat beliau berdasarkan kepada fatwa yang dia fahami, ya. Jadi itu yang saya katakan tadi. Jadi ulama-ulama ini, ustaz-ustaz ini atau ustazah-ustazah ini, mereka akan gunakan poin-poin tertentu untuk memberi gambaran bahawa yang salah itu PH, yang tak betul tu PH, yang tak betul tu ialah koalisi kerajaan PH, ya, di bawah Pakatan Rakyat Harapan, sekarang dulu Pakatan Rakyat, dengan macam-macam alasan. Tapi sedihnya ketika tahun 2009 yang lalu, pimpinan PAS bersama dengan Pakatan Rakyat, dan Pakatan Rakyat dan salah seorang yang ketika itu pimpinan Pakatan Rakyat yang dihormati adalah Tok Guru Nik Aziz, dan beliau mengatakan kerja merampas kuasa ini adalah kerja fasik, kerja dosa, ya. Sebab apa? Sebab tidak melalui proses pilihan raya yang betul. Jadi tuan-tuan, hari ini kita dengar macam-macam ulama akan, namanya ulama, ustazah akan bercerita, oh dia ambil dalil sana, dalil sini untuk mengiyakan perbuatan tersebut. Jadi tuan-tuan jangan keliru. Saya harap tuan-tuan juga tidak terkeliru dengan apa yang sudah mereka ungkapkan sebelum ini, dan kita mesti faham baik-baik apa yang sebenarnya.